yang Ustaz bagi cakap mak. Saya nak kata ni kata. Janji kata yang baik-baik sahaja. Nah, okey, lepas tu baru kita masuk. Kita akan masuk bermula dengan Hajarul Aswad. Dan sebelum tu kita akan diperkenalkan dulu. Di situ adanya, kalau di dalam buku ni ada. Kalau dalam buku hijau, saya ingat buku ni secara umum semua orang pakai ada. Puan-puan boleh rujuk pada muka surat. Belakang sekali dia ada lukis gambar Baitullahil Haram. Maka bolehlah kita buat pengenalan. Jangan sampai tak kenal ya. Kenali apa dia Hijr Ismail, apa dia Hajarul Aswad. InsyaAllah pada khusus 29 bulan 11 dia ada pada keseluruhannya. Kita boleh tengok satu persatu. Tapi jemaah akan dibawa masuk melalui mula-mula tawaf, iaitu sudut Hajarul Aswad. Sudut Hajarul Aswad. Kita masuk sampai di Hajarul Aswad. Okey, mutawil akan kata pasang niat, pasang niat, pasang niat. Baik. Kalau kata tak banyak, dia lupa nak niat apa, buka pun cari tak lupa, tenggelam punca. Dalam-dalam duk pegang ni hilang, tang mana niat nak tawaf tak ada. Hilang, bukan tak ada, hilang. Dengan orang ramai baru nak buka surat dengan dia rempuk-rempuk, kita pun hilang. Okey, mutawil kata pasang niat. Baik, kita tak tahu nak pasang. Tak payah niat pun tak apa dah. Pasal apa? Kita dah niat umrah di Baitul Ali tadi. Tak payah dah. Sahaja aku tawaf 7 keliling kerana Allah Ta'ala, tak payah dah. Dengan sebab apa? Niat kita dah pakai lagi. Niat masa ketika mana kita di Baitul Ali tadi. Jadi kalau kita niat nak tawaf umrah waktu tu, dapat pahala sunat. Kalau tak niat, dosa tak? Sunat. Okey. Niat tu nak kena niat dengan mulut kan? Sahaja aku tawaf umrah 7 keliling, memudahkanlah aku, terimakanlah bagi aku kerana Allah Ta'ala. Nak kena niat dengan mulut kan? Dengan hati. Kena bercakap tak benda tu? Tak payah. Ada tak rukun qauli dia kat situ? Tak ada. Dia rukun qalbi. Hanya di hati. Tak siapa dengar. Allah yang maha mengetahui. Saya sekali lagi saya ulang. Kalau tak berniat pun tak mengapa dah. Sebab tawaf itu tawaf umrah. Tapi kalau tawaf sunat wajib niat. Tawaf sunat wajib niat. Tawaf umrah sunat niat. Kita pun bermulalah daripada, saya tunjuklah sudut meja lah, Hajarul Aswad. Baik. Untuk orang lelaki, masa ni baru disunatkan itbaq. Dia pakai selipang. Dia pakai selipang, iaitu dia tutup dengan kain pada bahu kiri dia buka di sebelah bahu kanan dia. Hak yang telah tutup tu menghadap arah Baitullah. Kita nak mulakan dengan kiri. Jangan dia nak menghadap. Kita ni semua mulakan kanan, pasal apa nak tawaf nak ikut kiri? Dia ada cerita lah. Dia ada cerita sebab zaman baginda sallallahu alaihi wasallam dibenarkan untuk masuk melakukan umrah yang pertama. Orang-orang kafir Quraisy, musyrikin Mekah ni bagi syarat, Muhammad, kami bagi hang masuk. Tapi dengan satu syarat, hampa tak boleh makan, beli apa-apa di sini. Kalau hampa nak beli pun kami tak jual. Tak boleh makan. Minum, hanya minum air Zam-Zam saja. Makan apa pun tak boleh. Okey. Nabi terima syarat sebab Nabi terlalu rindu pada Baitullah. Nabi terima syarat selepas dipersetujui oleh sahabat-sahabat semua. Jadi bila masuk di dataran tawaf tu, atau Arab dia panggil maqaf, bila Nabi sampai situ, Nabi pesan pada sahabat, beritibak kamu. Tidak, dia nanti balut satu badan, balut dengan kain. Jadi bermakna kalau lelaki pakai ihram, dia bukan selipang lagi. Selagi tak masuk dalam dataran Kaabah tu, jangan selipang lagi. Masuk baru dia bawa selipang. Faham kan selipang? Pakai sebelah, buka bahu kanan, tutup bahu kiri. Okey, bila dah Nabi perintah suruh beritibak, sahabat tanya, pasal apa? Hak lain dia suruh tutup, hak yang tu dia suruh itibak. Kenapa? Okey, Nabi habaq. Kan dia bagi syarat kat kita. Kita tak diberi makan. Kalau kata kita nak beli pun tak boleh.
Jadi Nabi kata, kita ni dah habis bekalan. Perjalanan 7 hari. Yang hari ke-8 ni habislah makanan. Perut lapar. Nah, nak duduk situ 3 hari, tak boleh makan. Nabi perintah. Pusingan pertama, kedua, ketiga, kamu romalah. Romalah ni dalam bahasa berlari-lari anak. Berlari-lari anak. Untuk lelaki, sunat berlari-lari anak ketika tawaf pusingan pertama, kedua, ketiga. Itu kalau orang tak aman. Jadi jangan duk lari lah, tak pergi ke mana, duk setempat dah, duk ikut langsung. Nah, pasal lari lah tak boleh. Itu sunat. Kalau kata ada kekosongan, contoh kata kita mungkin buat tawaf sunat yang kedua, ketiga, kita naik tingkat 3, tingkat 2, kosong, sunat kita berlari-lari anak bagi yang termampu. Pusingan pertama, kedua, ketiga. Sebab apa? Okey, Nabi pun habaq. Nabi suruh sahabat buka berisbak ketika tawaf, iaitu mengarahkan bahu kiri ke arah Baitullah dalam keadaan tertutup, tetapi mengarahkan bahu kanan dalam keadaan terbuka ke mana? Orang-orang kafir Quraisy dia bertunggu di atas Jabal Qubais. Dulu pok-pok musyrikin Quraisy ni, kita mengenal tengok Muhammad dengan sahabat-sahabat dia entah mati apa, tak makan. Nah, sekali tengok Nabi suruh buka body Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab, punya hebat-hebat betul-betul. Siap boleh lari pusingan pertama, kedua, ketiga. Weh, mereka ni rupanya kita tak bagi makan pun, dia sihat. Mereka pun tak larang. Turun sampai dia bangun kan. Turun-turun Nabi buat isyarat. Bila Nabi tengok dia pada turun, Nabi buat isyarat turun. Berhenti, sahabat tak larang dah. Tapi Nabi kata kita tunjuk yang Islam itu kuat, bukan kerana makan. Berhenti, maka berjalanlah pusingan ke-4, ke-5, ke-6 dan ke-7 seperti biasa. Begitu juga sejarah yang berlaku pada Sa'i yang nampak lampu hijau. Yang hak lain tu terlindung dengan lepas tamar. Tang lampu hijau tu, Raja nampak, weh lari lagi. Dia tak lakak dah. Sampai hari ini kita ikut kelakuan yang diajar oleh Baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita tawaf, pastikan jangan dekat dengan dinding Kaabah. Kita akan nampak dia ada ruang. Tang mana ruang dia? Ruang yang paling nyata kat belah rukun Yamani. Bila kita pusing duduk sana, jangan himpit. Sebab di Baitullah adanya minyak wangi. Memang orang lumuk di kelambu Baitullah minyak wangi. Pertama kali sampai aku itu kawan yang main dia habaq, wangi Kaabah ni, aku nak picung dia. Tak lagi cek kena ni, takdir dan takdir ni. Terus cari penyakit mula-mula sampai, pusing dulu. Walaupun dah nampak ada ruang, memang boleh pegang. Kita ni teringin, pergi sambil lurut. Aku tadi best, ambil tawaf sambil lurut. Habis, tawaf dia batal, tawaf tu batal. Dia terkena sikit pun tak boleh, terkena isi. Tapi kalau kata macam orang perempuan telekung dia kembang. Kalau kata terkena telekung, tak apa. Jangan terkena kulit, kita kena dengan dinding Kaabah. Tak boleh. Yang tu batal tawaf. Kena dia ada minyak wangi, lain cerita pula kita kena bagi kat dia. Buat sampai berapa? 7 kira. Jangan tu harap orang ni, dia harap kawan tu dah lah dia bergantung dekat bau kawan tu sampai sengit. Allah. Kita ni duk jaga bau ni sampai cedung. Hak yang ni duk tarik belah ni, hak yang ni tarik belah ni. Satu tarik terlepas depan, satu tarik terlepas belakang. Jadi dah pak-pak dah. Pusing ni, kawan duk jaga bau. Kan? Yang paling sedih ni hilang kawan. Sambil pusing hilang kawan, dia mula dia tak jaga bau. Kali cari kawan ke belakang, bau dia dah pun terpusing. Terpusingnya bau dia, pusingan tu tak pakai dah. Habis pusingan tu. Sampai dia main cepat-cepat. Dia tak ada kira satu. Dia kena kira balik. Sampai pusingan tu baru kira satu balik. Pusingan tadi tak pakai. Dia pusingan ketiga, main-main orang rempuh kita. Rempuh kita terkalih bau. Tentu tak apa sebab kita bukan kalih dengan sendiri, tapi kita ditolak. Selalunya jemaah India, dia pun suka jalan berangkai-rangkai. Hang pegang tepung aku pegang. Jangan jalan cik, jalan ayam tu. Dia nanti berangkai tu, kemudian dia tak mahu memecah, dia tolak kita. Ada bukit sah. Hang nak jalan lagu marah, dia tolak kita pelantin. Kita jangan maki dia, woi. Jangan, itu hakuan Allah bagi. Jangan pula ayam ni, dia tolak balik depan tu. Dia nanti pegang bucu-bucu. Sebenarnya
Jaga, jangan duk tolak dia tolak. Dia punya tudung kan di bawah pin pun. Dia sebai gitu ya. Kita tengok, dia tu stokin tak pakai. Jemaah umrah lelaki Malaysia, tolong kalau boleh nak tawaf tu cari hak yang jemaah Malaysia. Pasal kalau jemaah Malaysia dia tutup habis. Nah, kalau jemaah yang daripada India, dia pun tidak pakai stokin. Dia pun yang saja pijak kaki jemaah Malaysia. Dia pijak hak yang si lelaki ni kali-kali. Aduh, makcik ni ke pijak kaki aku. Kenapa? Dia tak pakai stokin, kita pun tak pakai stokin. Batal tu. Waktu ni dah kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala diberi kelonggaran. Dengan syarat dia pijak kaki kita tak ada syahwat. Kita pun tak pijak dia. Dia tanya saya tadi batal awak. Nanti tu pijak kaki saya, dia tak pakai stokin. Ada syahwat? Tak ada, tak teringin. Boleh ada ambil apa, teruskan. Boleh diteruskan. Pasal apa? Itu pasal pertama, bukan kita sentuh dia. Kedua, walaupun dia main sentuh kita, kita tak merasa keinginan pun dekat dia. Tak ada apa-apa keinginan. Nah, maka itu wuduk kita tidak dikira batal. Nah, kita wuduk tami yang kena jaga. Nah, orang tawaf tami tak apa. Nah, okey baik. Katalah kita pusing sampai pusingan yang ke-6. Sampai pusingan ke-6, hati kita ni demai. Berbolak-balik. Ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, demai lah. 5 ke 6 lah. Kawan ni kata, kita lagi 1 7 lah. 1 raja lagi. Hai, aku rasa kita bangun 5 lagi 2. Kawan dia kata, tak. Han tengok aku kira. Hai tak, Han kira terlaju. Okey, mula yang kawan yang tukang kepala pegang tasbih tu, mula lah nak bergoyang. Betul ke? Demai. Betul ke? Ambil hak yang 5. Okey? Jangan ambil yang kira aku hak 6 kali lagi. Tak boleh. Kena ambil yang 5. Kalau 3 4 ambil yang 3. Kalau 6 7 ambil yang 6. Bagi lebih. Jangan kurang. Apapun bagi berlebih. Pusinglah nak. Pusing. Jaga bahu. Bahu kena menghadap di sebelah Baitullah. Jangan bagi tergalih. Okey, bila sampai di hujung, nah, rukun Hajar Ismail. Nah, hijir dipanggil. Baik, lengkok tu. Ada ruang. Selalu ada ruang. Jangan cross kat tengah ni. Nah, kalau cross kat tengah tu, mari kita shortcut dekat sikit. Hak yang tu kita bodoh. Jom. Change the shortcut. Siap nak boleh pegang lagi. Balik main cerita. Kami ni jadi bagusnya lah. Siap boleh masuk kat tengah boleh pegang. Sah dah tawaf tu? Tawaf dia tak sah. Tawaf dia tak sah. Nak pergi sa'i pun tak sah. Siapkan tahlul pun tak sah. Ini kerja banyak. Tapi dalam dia Allah Ta'ala bagi takhir dengan takdir. Dengan sebab dia jahil. Dia bukan saja-saja buat. Dengan sebab dia jahil. Sebab tu ada sikit bekal ilmu. Nak buat benda kena pikir. Kita kena pusing dia tu. Pusing sampai habis. Sampai di depan Hajarul Aswad. Dia nanti ada lampu hijau. Kita tengok lampu hijau, tengok pucuk Hajarul Aswad. Kita tengok gitu lah. Kemudian baru kita kira 1. Jangan kira, ni keliru. Jangan kira, okey, baru nak start, 1. Tak boleh. Pusing dulu sampai habis. Baru kira 1. Ataupun lari daripada bagi tasbih 7 biji kan. Sampai ke pusingan pusing. Duduk kat sini, baru kita tarik biji tasbih 1. Nah, kalau kita start dah 1 nak bola, tak lagi dapat 6 saja. Nah, kita tarik 1 selepas kita pusing 1. Kemudian 2. Nak baca apa? Bacalah sebarang jenis bacaan yang boleh mendatangkan ia daripada lubuk hati kamu yang dah lama rindukan Allah Subhanahu Wa Taala, yang selama ni kita dah hantar mesej saja. Akhirnya Allah Taala jemput. Baik, yang paling mudah dalam buku ni. Dalam buku ni paling mudah, tak keliru. Kalau buka, kita tengok kita buka tengok, dia ada doa ketika masuk Masjidil Haram, doa ketika nampak Baitullah, muka surat 6 kita tengok. Kemudian bacaan menuju garisan Hajarul Aswad. Ini benda sunat. Kalau boleh baca. Dan kemudian baru dia niat untuk nak tawaf.
tawaf umrah, tawaf haji boleh buat itu. Kemudian bacaan di permulaan tawaf setiap kali melangkah garisan Hajarul Aswad. Bismillahirrahmanirrahim wa akbar. Setiap kali kita sampai di depan garisan Hajarul Aswad, kita disunatkan Bismillahirrahmanirrahim wa akbar. Baik. Nak lagu mana? Dia senaknya kita kena menghadap dia dulu. Bukan tukar-tukar dulu tu. Tapi menghadap dia dulu nak. Bismillahirrahmanirrahim wa akbar. Bismillahirrahmanirrahim wa akbar dalam keadaan mata kita mengisyarat kepada Hajarul Aswad. Tak nampak orang umum penuh, agak-agak lah. Nampak. Jadi penjuru itu penjuru Hajarul Aswad. Maka pun baru kita kaling dan kita berjalan. Nak baca apa? Okey, kalau tengok di dalam buku ini cadangan, saya kata nak. Yang ada di dalam buku yang kami bekalkan ini cadangan. Buku ni kalau perempuan bawa paling senang. Nah, ada orang yang sampai hancur-hancai tu, tapi tak apa-apa hati. Nah, dia abang. Bacaan keliling yang pertama. Astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Pusing sampailah bertemu kepada penjuru yang berbetulan dengan rukun Yamani, dinamakan rukun Yamani, tetapi berbetulan dengan Hajarul Aswad. Sampai di sini Rabbana atina, tapi sunat sekali Bismillahirrahmanirrahim wa akbar. Sampai di rukun Yamani, Bismillahirrahmanirrahim wa akbar, angkat dia sekali, calik saja ni. Bismillahirrahmanirrahim wa akbar. Bukan Bismillahirrahmanirrahim wa akbar, bukan. Tetapi Bismillahirrahmanirrahim wa akbar. Tak payah kucuk tangan. Sapu saja. Sebab apa? Nak ikut sunnah. Kita buat kerja haji, kita buat kerja umrah ini mengikut sunnah Nabi Ibrahim. Siapa tu anak Nabi Ibrahim? Sayyidina Jibril alaihissalam. Pasal apa kita sapu pada rukun Yamani? Sebab apabila Nabi Ibrahim siap bina Kaabah, ada satu lubang. Lubang yang terbuka. Lepas tu Nabi Ibrahim kata kepada Sayyidina Ismail, anak kepada Nabi Ibrahim, dicari satu batu, mari kita nak tutup ni. Dia naik di atas Jabal Qubais. Bila dia naik atas Jabal Qubais, dia tak jumpa. Tiba-tiba turun Jibril. Jibril ambil satu batu. Batu tu penuh debu, penuh tanah. Angkat, bagi kat dia. Bila angkat bagi kat dia, dia pun turun bawa batu tu. Dia bagi dekat ayah dia pekat. Itu dipanggil rukun yang ni. Tapi ayah dia sapu dulu. Sapu debu yang terlekat pada batu tu. Jadi sampai itulah bila Jibril ajak kepada Nabi Ibrahim untuk bertawaf, sampai kepada rukun yang mana, dia akan sapu. Dia sapu, tapi sapu bukan bagi kita, isyarat sahaja. Sebab sambil tawaf kita tidak boleh menyentuh mana-mana bahagian Kaabah. Sapu macam tak? Bukan sapu lagu tu. Saat lagi sampai kat situ dah ada pusing lagu tu. Apa mengaji kat siapa? Ustazah Hajrah. Sesat aku pula. Lagu tu saja. Lagu tu saja. Pusing sikit lah tu. Jangan duk pergi sapu kami ngaji dulu tu. Saya tak ajar tu. Okey? Sampai lepas situ kemudian mulanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tambah sikit, wa adkhilna jannata ma'al abror ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Baca sampai mana? Sampai bertemu balik Hajarul Aswad. Kadang-kadang kita baca kena Nabi Muhammad 10 kali baca tak sampai lagi dekat Hajarul Aswad. Kadang-kadang satu tak dah habis baca dah jumpa. Ikut bilangan orang yang ada kat tu. Nah, baca yang tu lah. Kata sebab apa? Doa ini, sebab doa ini Jibril ajak kepada Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Sesuatu yang diajak kita baca. Tak mau baca, tak apa. Baca apa kita nak baca. Cakap Melayu, boleh. Cakap dalam bahasa Melayu. Ya Allah, ampunkanlah dosa aku di dunia dan akhirat. Jadikanlah kebaikan bagi aku di dunia dan di akhirat. Boleh cakap dalam bahasa Melayu. Boleh zahirkan melalui lidah. Kalau dalam semayang, kita tak boleh keluarkan perkataan. Tapi kalau dalam kita buat kerja, umrah, kita boleh keluarkan perkataan. Sebarang jenis doa. Ataupun ada kawan kita kirim. Doa tak, anak aku kahwin rumah dah. Tak dapat zuriat, doa tak sampai dekat situ. Di antara doa yang termakbul, ya Allah, seorang kawan aku ni hebat gini. Tapi pastikan itu dah pusingan yang ketujuh dah. Hak yang pertama tu saya duduk minta ke orang lagi, minta untuk dia sendiri. Dengan doa aku rasa tak ada dosa, tak apa aku bawa doa kawan tu. Jangan
kata kita tak ada dosa nak bergedung-gedung yang kita buat main. Okey. Itu doa yang dicadangkan. Habis. Sampai kita bila berjumpa dengan penjuru Hajarul Aswad, itu baru dikira satu. Macam itulah juga pusingan seterusnya. Kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam dan ketujuh. Okey. Masalah. Sampai yang kelima. Sampai di rukun Hajarul Hijr Ismail. Sampai di rukun Hijr Ismail. Ini dia terkentut. Terkentut ni tak ada siapa payah yang pegang dia, batal. Bila dia terkentut, dia kena keluar pergi cari tempat untuk berwuduk. Ada di tepi tu ayat Zamzam, dia tulis ma'ul syurbi, ayat tu untuk minum. Tapi kita ni kita kena ambil sembahyang juga. Nak keluar jauh, tapi beringat-ingat ayat tu ayat Zamzam. Kita dah tak boleh kalau lama kita duduk situ, kita hilang kawan semua. Dengan kerana kita seorang. Perempuan jangan keluar seorang-seorang. Ajak kawan, habak kawan aku batai ni. Jom kita keluar. Keluar pergi. Ambil uduk. Tak lagi main main sambung yang teman yang dia terbatal. Dia kira 6, bukan kira 1 balik, tapi kira 6. Tak mana yang kata, aku ingat tadi tentang Hijr Ismail, aku terkentut. Dia main-main dia sambung kat Hijr. Tapi dia rasa macam tak puas hati lah. Tak puas hati, mula balik daripada Hajarul Aswad. Tapi kira pusingan ke 6, bukan 1 balik. Dia pusing balik. Dia boleh sambung tak mana yang dia berhenti ataupun dia tak larat. Tak larat, nak rehat sat. Dia rehat di tepi, tapi dia kena ingat. Jadi tahu tak makam Ibrahim, aku berhenti rehat. Lepas tu dia masuk, dia sambung balik kat situ. Okey? Jadi dia boleh sambung. Kalau kata batal wuduk ataupun tak larat, boleh berhenti. Dan sambung balik pada pusingan yang dia berhenti. Dia kena ingat, dia berhenti pusingan yang ke berapa, tak mana session dia berhenti tadi. Tapi saya kata kalau tak membagi rasa was-was, ambil daripada Hajarul Aswad semula. Mulakan daripada Hajarul Aswad. Yang tu lebih rasa puas hati. Tapi ingat pusingan. 6 dah. Dia nak sambung 1 je lagi. Jadi saja berhenti rehat sat. Boleh tak berhenti? Boleh. Kalau kata dia tak larat. Aku tak larat lah. Kita cakap 5. Jom balik hotel. Boleh tak? Boleh. Balik pergi tidur. Esok pagi main sambung lagi 2. Punya penyegan. Balik hotel lagi hijau daripada Amusi. Sebab Amusi berhabis. Tapi nak abang kata, rukhsahnya ada. Kemudahannya ada, boleh keluar. Dia kata tak maulah. Nak balik esok kita sambung. To be continue. Esok dia main sini pula. Itu dibolehkan. Jangan cari kerja lagi banyak-banyak lah. Kita tambah lagi dalam ihram lagi lama. Okay. Habis selesai pusingan tawaf yang ke-7. Yakin dalam hati. Kalau kita pergi dengan kawan, jom kita dah 7. Kawan ni pun tak banyak bangkang. Betul. Jom kita keluar. Okey, cukup. Memang dah cukup. Dia pun keluar, cari dari jauh, agak-agak kot jauh, makam Ibrahim. Kita semayang kot jauh. Jangan semayang belakang. Saya kata, kita ganggu orang bertawaf. Haram macam buat kita tu. Kita duduk kot jauh, kita nampak aku dapat semayang betul-betul dengan makam Ibrahim. Yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam surah Al-Baqarah. Jadikanlah makam Ibrahim itu musalla kamu, tempat sembahyang. Sebab di situ adanya doa yang makbul. Kita duduk kot jauh, tak agak-agak dengannya, kita sembahyang. Berrakaat ni apa? Sembahyang sunat tawaf. 2 rakaat. Kita pun sembahyang. Habis sembahyang berdoalah. Panjatlah segala doa. Hak yang ada di dalam buku seperti yang dicadangkan, ataupun hak yang ada kita punya sendiri yang kita karang, ataupun ada sendiri dalam hati yang memang ada lapar dah. Nak berulang kan? Katalah. Sampai habis selesai. Habis selesai tu, sunat. Kita ingat sembahyang tadi sunat. Kemudian minum air Zamzam. Sunat. Benda sunat. Bukan wajib. Sebab Nabi buat. Apa yang Nabi buat, kita nak buat apa yang Nabi buat. Sebab Nabi kan qudwatun hasanah. Sebaik-baik ikutan. Ikutlah benda yang baik yang dia buat. Habis dah selesai kita minum air Zamzam, baik. Ni banyak khilaf juga. Ada kata minum Zamzam sambil berdiri, ada kata minum sambil duduk, ada kata sunat berdiri. Baik, Nabi memang pernah minum Zamzam berdiri,
ketika tak ada orang Nabi nak duduk. Dan dia pegang bekas ayat Zam-Zam tu, dia menghadap ke arah Baitullah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in. Ya Allah, ni cakap Melayu. Kalau nak cakap Melayu, ya Allah, aku minta kepadamu ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, wa shifaan min kulli da'in, dan penawar daripada penyakit. Minum 3 kali teguk. Kalau tak ada tempat duduk, berdiri. Kalau ada tempat duduk, boleh bertinggung. Lagi cantik nombor 1. Tapi kalau tak ada, kalau kita pergi bertinggung tak lagi, kita mungkin duduk atas orang. Maka kita berdiri, kita menghadap arah Baitullah, kita baca doa. Doa ni tolong hafal lah. Doa minum air Zam-Zam ni sebab minum apa pun, baca lah doa ni. Jangan kata di Mekah di Malaysia. Kita boleh buat amalan penawar. Kan air itu dia bersifat merakam. Apa juga hang kata aku rakam. Aku rakam boleh kau bagi kan. Kita nak baca ubat. Ubat tu mesti masuk dalam ayat, dia masuk. Sebab tu Zam-Zam ni ubat terbaik nombor 1 di dunia. Sebab dia hidup dengan doa umat Islam yang duk bertawaf tu. Jadi kita menghadap, kita minum. Masa tu kalau kita nak doa lain pun tak apa. Sebab di antara doa-doa yang dimakbulkan di Telaga Zam-Zam. Di situ adanya, di bawah kita tu ada Telaga Zam-Zam. Itu doa, tempat-tempat yang dimakbulkan doa. 3 kali deguk, minum sekali, telan. Berhenti sat, minum kali kedua, telan. Berhenti sat, minum kali ketiga, telan. Berhenti. Jangan minum bubur sekali langgah. Tak haram, tetapi menyerupai orang-orang jahiliah minum arak. Tidak haram, boleh. Nak ikut Nabi kan ikut orang jahiliah. Dan tentu kita nak ikut Nabi kan. Ikutlah cara buat Nabi. Dan jangan minum sambil bernyawa di dalam ayam. Penyakit yang dalam perut keluar, hasil kita bernyawa masuk dalam cawan, kita minum balik. Tak sah baca doa minta sembuh dari segala penyakit. Patut hampir bernyawa pula dalam cawan tu, masuk balik. Dia minum balik lah. Atau tak boleh berhenti untuk 3 kali. Sunat. Kalau nak buat sunat ni, kalau boleh kita buat pada keseluruhannya. Okey, selesai tu barulah kita pergi ke Bukit Sofa. Cari Bukit Sofa. Mulakan dengan sofa. Jangan mulakan dengan marwah. Kalau kata kita ramai terpecah, kita tak boleh nak marah kat siapa-siapa. Mereka tu tinggal aku. Kita tahu ada ilmu. Ini yang dikatakan ilmu yakin. Bila ada ilmu yakin, dia main keyakinan. Tak apa. Memang sedih kalau ditinggalkan kan. Kena pertama kali, sedih. Sedih sambil tawaf dengan air mata. Sambil sa'i dengan air mata. Tapi yang tu lagi bagus. Hikmah. Di sebalik orang tinggal kita. Okey, kita pergi tanya dulu orang. Selalu dia tulis. Masalah kita tak boleh baca. Ini bukit sofa ke? Sofa. Naik. Jangan pipis 7 barah. Pusing 14 kali. Pendaknya bila dah habis. Mula marah. Mulakan dengan sofa. Tapi jangan kira satu atas sofa. Jangan kira satu atas sofa. Naik di atas sofa tu, menghadap agak-agak. Dan dipertutup dengan dinding. Tak nampak. Kalau dulu daripada atas bukit sofa, kita akan nampak terus menerus Baitullah. Sekarang ni kita tak nampak. Kita agak-agak aja. Menghadap ke arah dinding. Yang di belakang dinding tu adanya Baitullah. Kita angkat takbir macam kita nak takbir sembahyang. Macam kita angkat takbiratul ihram. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Walillahil hamd. Lepas tu kalau nak baca ada doa. Dalam buku ni ada doa yang dicadangkan. Innas safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi. Lepas tu tak payah baca sampai habis, jalan. Berjalan sampai lebih kurang 450 meter. Tak sampai kan 1 kilometer pun. Jalan pi 450 meter. Bukan kilo, meter. Okey, sampai di atas Bukit Marwah. Naik atas Bukit Marwah ni sekurang-kurangnya kita lepas peregon. Baik, orang kata, cari batu, pijak batu, pijak batu. Tak pijak pun tak apa. Jadi hang nak atas gua tu. Kalau kena orang yang naik kerusi roda, parah tu dalam nak bagi hang pijak batu. Jadi si kuda siung
semua sakit dengan dia naik sekali atas kursi tu. Tak dan kita nak baca nak bismillah ya Allahu akbar dan turun. Okey. Sah janji kita dah naik di atas bukit. Naik atas bukit itu dah dikira. Dah pakai dengan abang. Han tak pijak baju hitam tu. Tak pijak tak sah. So, jangan dengar patuh hak merepek-repek. Okey? Naik di atas bukit tu baru kira satu. Maruah, atas maruah baru kira satu. Tapi bermula dari sofa. Tapi kira satu dari atas maruah. Kalau kita kira satu daripada atas sofa, salah. Salah saya kata. Kira daripada atas maruah. Naik, pijak di atas tu satu. Turun patah balik. Naik atas sofa baru kira dua. Jangan kira tiga lah, yang tu jadi keliru. Dua. Turun balik, main naik atas sofa balik baru kira tiga. Lepas tu patah balik, naik atas sofa pula empat. Turun patah balik, naik di atas maruah lima. Pusing last enam di atas sofa. Dan last kali tujuh atas maruah. Yang ni kena pegang petua ni. Petua daripada ayah haji, ilmu manfaat yang dia tinggal kat saya. Apa dia? Kalau duduk di atas bukit sofa, dia kata kira secara genap 2, 4, 6. Kalau duduk di atas bukit sofa, kira secara genap 2, 4, 6. Atas tu, kalau kita lupa, aku dia rasa pusing dah 3 kali dah. Kalau 3 kali 6 dah. Tapi kalau duduk di atas bukit maruah, kira ada semua ganjil 1, 3, 5 dan 7. Pusing lama dah ni. Ni duduk atas maruah 7 lah tak tu. Jangan keliru. Kalau di atas bukit maruah tu dia kira genap saja. Kalau tak 1, 3. Kalau tak 3, 5. Kalau tak 5, 7. Jangan 4 kot. Kalau 4 atas bukit maruah, mau. Dia hanya angka ganjil. Saya kata kalau tak 1, 3. Kalau tak 3, 5. Kalau tak 5, 7. Begitu juga atas sofa. Kalau tak 2, 4. Kalau tak 4, 6. 3 kali je lah. Kan? InsyaAllah boleh faham? InsyaAllah. Tak faham tadi kita tanya, kita berbincang, kita bermuzakarah. Kalau saya tak betul, tolong kau betul. Baik, last kali bila kita duduk di atas bukit maruah, kita dah tujuh. Kawan-kawan yang berjanji daripada Malaysia sehidup semati ni, apa pun terjadi kita jangan berpisah, pecah habis. Masa tu jangan kata siapa neraka kat siapa dah. Kita bawa nasib ikut haluan yang Allah gariskan kepada kita sebagai tetamu dia. Dia abang hang masuk kat sini. Jalan hang, jalan kat sini. Kita redha terima janji kerja buat aku elok, sempurna di sisi Allah. Nak jumpa kawan, tu kerja Allah. Tak lagi dia pergi jumpa tu semua. Yang hilang tadi sampai ke kalih kepala-kepala tak jumpa cekok bangkut jalan. Mai dah habis. Tak lagi dia main satu Allah hantar mai. Allah usik sikit, seorang dia bagi hilang. Cari pula mengusin tengok dah dekat subuh dah tak jumpa. Ada dia kata tadi ada relax depan Kaabah. Aku cari hang sampai gila. Hang boleh duduk relax depan tu. Dia boleh jaga Ustaz. Jaga perasaan Ustaz. Baik, dah sampai di atas maruah tu, kita nak bergunting. Masa ni dah dia tak mau bawa gunting. Hak yang daripada kapal terbang, dia orang kata jangan bubuh gunting dalam beg kecil, jangan bubuh, dia nak bawa kak. Sampai atas maruah, ada gunting. Masuklah saya pun. Minta kata orang, siapa ada gunting, saya nak tolong. Saya nak tolong gunting. Padahal saya tak ada gunting, saya bawa nak tolong orang bergunting. Okey, baik. Untuk tahlul wanita, masukkan tangan di dalam telekung, ambil rambut yang di belakang, gunting di dalam. Jangan selak telekung. Body. Jangan. Itu aurat. Haram kalau orang tengok. Pegang dulu di tangan. Kalau tak pandai nak baca, kata mutawif, pegang dulu rambut. Tak lagi kita baca doa sama-sama. Okey, pegang. Pegang ni jangan bagi berjuntat. Aku nak tunjuk kat rambut aku merah. Dia tak nampak. Haram balik. Sebab kita nak tunjuk ke orang, saya rambut macam bulu jagung. Jangan. Genggam di dalam tangan kita. Lagi kita nak baca doa sama-sama. Lelaki tak apa. Okey, lelaki kata Imam Syafi'i, dia sunat 3 kali gerik. Dia gerik sini, di tengah, di tepi.
sekurang-kurangnya 3 helai. Paling kurang. Kalau lebih lagi banyak dapat pahala. Sebab apa? Sebab kita punya bulu gugur di tanah haram. Rambut tu nak pergi ke mana? Dia ada tong sampah besar dekat situ. Kita ambil rambut tu, kita bubuh di dalam tong sampah. Kalau orang perempuan saya kata, kalau boleh genggam di dalam tangan, jangan bagi orang tengok. Walaupun dia dah bukan aurat, dia dah terpisah daripada jasad kita. Nah, dia bukan aurat dah, tapi pegang dia elok-elok. Jangan kita nak menunjuk dekat orang. Dan habis selesai doa bergunting dibaca, maka dia pun bubuhlah di dalam tong sampah. Merdeka. Selesai. Dapatlah satu umrah. Nak cerita senang, nak buat penat. Ya? InsyaAllah. Ha? Okey, baik. Kalaulah kata kita tak ada gunting, tanya hak geng-geng yang ada, siapa pun tak bawa gunting. Dibolehkan kita cabut. Tapi pastikan kita cabut tu 3 helai ataupun lebih. Cabut. Tak ada gunting. Ataupun ada lighter gunting tak ada, cucuk. Boleh. Saya bukan buat lawak. Boleh. Itu yang diharuskan. Jadi dia gelap. Kita bergunting, bertahlul. Nak tahlul, nak gelap daripada merah tu. Cucuk rambut. Jaga cucuk-cucuk dia menyala. Dia tekuk-tekuk. Lagi pudah rana. Lagi kena rambut pendek, kulit kepala mesti terbakar. Tapi itu yang dibolehkan. Mencabut ataupun membakar. Kalau tak ada gunting, tak usah larak sangat. Balik pergi di hotel, tak ada gunting, kita tahlul di hotel. Boleh tak? Boleh. Atau dia tak mahu tahlul lagi. Aku saja seronok dalam ihram. Mulut aku tak jahat. Aku dah tahu mulut aku ni jahat. Dia dah duduk dalam ihram bagi lama. Esok. Kan? Boleh tak? Boleh. Itu yang dibolehkan. Okey. Itu tawaf umrah. Nak cerita tawaf sunat. Baik. Kita nak buat tawaf sunat. Sangat-sangat digalakkan untuk kita yang menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala perbanyakkan tawaf sunat. Sebab apa? Selangkah kita melangkah, kita pusing Baitullah, Allah Taala akan hapuskan 100,000 dosa kecil kita dan digantikan dengan 100,000 pahala. Selangkah kita melangkah, kita buat tawaf sunat, pahala banyak. Tapi macam mana? Buat macam tawaf umrah. Pusing 7 kali juga. Jaga bahu kiri menghadap arah Baitullah. Sembahyang sunat macam tu juga. Tapi niat wajib niat. Kalau dia tak niat, tak sah tawaf sunat. Tak sah. Ataupun tawaf nazar. Dia bernazar. Kalau aku dapat buat umrah dengan sempurna, aku akan buat tawaf sunat. Dia jadi nazar. Allah pegang janji tu. Esok dia kena buat terus. Tapi wajib ni niat. Sahaja aku tawaf Baitullah 7 kali pusingan, bermudahkanlah bagi aku terima Islam panjang. Sebagai tawaf nazar kerana Allah Ta'ala. Ataupun dia nak niat senang. Sahaja aku tawaf Baitullah 7 kali keliling, tawaf sebagai tawaf nazar kerana Allah Ta'ala. Wajib niat. Niat bukan di mulut, niat di hati. Okey, mutawif akan ajak niat tengah-tengah. Dia nanti baca tengah. Kita jangan sahaja aku. Tak jadi ya. Dia cuma ikut. Mutawif baca tengah, dia ikut dalam hati dia. Macam tu juga niat ihram Sahaja aku mengerjakan umrah dan berihramlah aku dengannya kerana Allah Ta'ala. Selalunya naik-naik atas bas dan nak jalan Nabi bin Ali tu mutawif akan baca. Sahaja aku mengerjakan umrah, jemaah apa ikut. Sahaja aku, itu bukan niat, itu lafaz. Jemaah diam. Hati dia saja berjalan. Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Tapi mutawif dia nak kata tengah, dia nak kata tidak. Dia nak ajak kok terlupa, takut terlepas daripada miqat, susah jadi. Jadi kita ikut dengan hati, dengan lintasan hati. Dan pesanan daripada saya, bertalbiyahlah sebanyak-banyak, bermula dari sekarang. Sahutlah panggilan Allah. Bila Allah dengar dia ni duduk menyut, akan dia duduk menyut, aku panggil dia mana, akan dijemput menjadi tetamu VIP milik Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah Taala. Okey, habis tawaf sunat, tawaf nazar, tawaf wida. Panjang sikit Tawaf wida
tawaf yang macam tu juga, macam kita buat tawaf umrah, macam buat tawaf sunat, macam buat tawaf nazar. Tawaf ni tak berbeza. Dia cuma tak ada sa'i je. Tawaf yang macam sama, tapi niat wajib. Sahaja aku mengerjakan tawaf wida 7 kali pusingan kerana Allah Ta'ala. Pusing macam biasa. Tapi dengan syarat, beg buat turun kita kat lobi siap dah. Pakai baju nak balik siap dah. Stoking semua pakai siap dah. Pakai. Lelaki tak payah pakai ihram, pakai baju biasa. Pakai baju hak nak balik siap bagi cantik-cantik elok dah. Nak pakai minyak wangi boleh tak? Boleh. Sebab kita bukan dalam keadaan ihram. Pakai siap-siap. Mailah pusing. Pusing-pusing habis 7 kali pusingan tu. Dicarilah sujud Hajarul Aswad ke, Hijr Ismail ke, Maqam Ibrahim ke, Rukun Yamani ke, Rukun Syami ke, Rukun Iraqi ke, pergilah cari. Dan berdoalah kerana sesungguhnya di sekeliling Baitullah itu semuanya tempat-tempat mustajab doa. Istajib doa ana, mustajabkan doa kami ya Allah. Tang mana juga, lepas tu hamba kepada Allah. Jangan tinggal pesanan ini ya. Ya Allah, jangan jadikan ziarah aku ini ziarah yang terakhir, tapi panggillah aku, jemputlah aku untuk datang lagi. Dan andainya ini adalah ziarah aku yang terakhir, maka matikanlah aku dalam iman dan Islam. Kita pun di jalan pi sekali-kali lambai lah. Sekali lambai, wadah ni bermaksud selamat hingga sebagai ucapan yang terakhir. Lambailah sekali lambai, tangkah keluar balik turun. Jangan pindah di hotel salin baju pula. Tadi rasa macam tak syok, dia baju aku duduk seret di atas tanah kotak kaki. Nak balik tadi anak cucu nak cium busuk. Salin. Salin baju, turun buat balik. Atau dia nak pergi tidur. Ni awal lagi, aku paling awal buat. Dia nak turun buat balik. Dia tak sebab apa dah, tunggu dah kat lobi. Kecuali kalau nak kencing, nak berak atau nak makan. Aku nak beli roti kedai tu. Tadi tak ada makan, boleh beli makan sebab dapat. Tapi aku nak beli, nak bawa bekal. Pasal apa? Nak bagi anak cucu makan roti ni sedap, balik ke Malaysia boleh pakai. Yang tu cik kena bayar dah balik. Turun balik. Bawa pula tawaf. Wida. Okey. Habislah pasal wida ni. Ada soalan nak tanya? Ya. Tak. Baik, terima kasih. Satu perkongsian ilmu. Ismail tanya, kita duduk tunggu. Biasalah menanti ni sejam 2 jam tu. Kita duduk dengan beg-beg kita di tepi tu. Kita duduk dengan kawan-kawan lagunya. Terlena dalam penantian, tak apa. Tidak mengapa, sebab kita lena dalam penantian, bukan kita lena atas katil. Maka tak mengapa, tak payah privat. Kita duduk sambil duduk. Dibolehkan, tidak mengapa. Baik, terima kasih. Kat airport, janji keluar daripada tanah haram. Lepas daripada 2 marhalah, okey, boleh cakap lah. Nak beli apa pun boleh lah. Nak beli gelang sampai ke lengan pun boleh lah. Sebab apa? Sebab kita dah keluar 2 marhalah, kita berpisah daripada Baitullah. Boleh dah. Tukarlah nak pakai baju apa pun. Dibolehkan. Macam kata kita dah buat tawaf sunat. Okay. Jadi kita tak payah pergi tahlul, tak payah pergi sa'i. Tak payah. Tawaf sunat tak memerlukan sa'i dan tahlul. Kemudian pergi semayang. Semayang sunat tawaf saja. Semayang sunat tawaf, minum zam-zam. Itu cukup. Kalau tak mahu semayang sunat tawaf pun tak apa. Katalah kita itu kelang kabut, orang pekat nak balik, kita hanya buat tawaf. Lepas tu kita pun balik pergi ke hotel duduk. Balik dari Malaysia terkenal-kenal. Aku ada sekali tu, aku buat sembahyang sunat. Aku buat sunat tawaf tapi aku tak sembahyang. Boleh sembahyang di Malaysia? Boleh. Aku nak buat lah. Boleh. Saja aku sembahyang sunat tawaf 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Walaupun pernah balik Malaysia. Boleh kita buat. Sebab dia nama sunat. Kalau kata kita buat tawaf sunat tapi tak mahu sembahyang, boleh tak? Boleh. Boleh. Tapi sa'i tak payah buat terus. Duklah kata aku itu buat tawaf sunat. Tapi aku tak sa'i. Nak sa'i lah kat kampung. Boleh exercise pun dapat sa'i. Tak payah lah. Tawaf sunat boleh buat sampai ke Malaysia. Okey. Ya. Kata kalau lepas buat tawaf bijak tu, Nabi dah baca doa
tetap masuk waktu macam waktu asar. Okey. Itu kita kena buka atau Okey, dia sebenarnya di situ ada dua pendapat. Nah, di situ ada dua pendapat. Ada pendapat pertama, kalau kata kita selesai buat tawawidah, orang azan. Orang azan pada pendapat pertama boleh untuk orang yang mengerjakan umrah, boleh kita tunggu kita sembahyang. Dan pada pendapat yang kedua dia kata tak boleh, hang kena langkah keluar. Tapi kalau orang yang buat haji dia memang tak boleh tunggu. Walaupun orang duk azan, dia kena langkah berjalan kaki balik. Nah, balik ke hotel. Tapi kalau hak yang buat umrah dibolehkan. Kalau dia langkah orang dah azan dah, dah masuk dah waktu asar ni. Tapi kita nak melangkah keluar dengan sebab kita dah pun widak, tidak ada ibadah lain dah. Apabila selesai saja kita buat widak, kita kena langkah keluar. Nah, jadi dia ada dua pendapat. Maka boleh kita gunakan di antara keduanya. Nak pakai yang mana yang lebih baik? Balik pergi sembahyang di hotel. Okay. Sini ada soalan. Ustazah tolong terang sedikit berkenaan dengan sembahyang mayat di Masjidil Haram. Baik. Sembahyang mayat di Masjidil Haram. Alhamdulillah. Saya tertinggal perkara ni Memang setiap kali kita bersolat jemaah, bersolat fardu ada mayat. Bila nanti bagi tahu, nanti bagi tahu ada jenazah, kita ingat. Dia makin takbir Allahu Akbar, selalunya jemaah Malaysia tak mau sembahyang. Hak lelaki bagus, hak perempuan dengan alasan dia tak reti. Pasal apa dia tak reti? Dia tak belajar. Baik, sembahyang jenazah ni dia adalah amalan ahli syurga. Sebab Rasulullah pernah bertanya pada sahabat hari itu, aku nak tanya siapa di kalangan kamu yang akan menjadi ahli syurga? Hari ini dia kata, siapa yang bersedekah? Padahal masa tu baru sembahyang subuh. Umar Al-Khattab angkat tangan. Dia kata, aku ya Rasulullah, hari ini waktu aku nak berjalan ke masjid, aku jumpa dengan seekor kucing, lalu aku memberi salam kepada kucing dia berjalan. Itu pahala sedekah. Baik, Nabi tanya dia. Yang kedua aku nak tanya hari ini, siapa puasa? Dia angkat tangan. Aku berpuasa pada hari ini. Masuk yang ketiga, siapa sembahyang jenazah? Sahabat-sahabat semua pakai angkat tangan, dia habaq. Adanya seorang badui yang meninggal, hanya 2-3 orang saja yang sembahyang sebab jenazahnya tak dibawa ke masjid, maka aku masuk dan aku bersembahyang jenazah. Nabi kata ini adalah amalan ahli syurga. Tak susah, hanya 4 takbir. Tak susah. Takbir pertama Allahu Akbar. Baca apa? Baca Fatihah. Susah tak baca Fatihah? Susah tak? Tak susah pun. Kemudian takbir kedua Allahu Akbar. Ada rukuk? Tak ada rukuk, tak ada sujud. Takbir kedua apa dia? Selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Susah tak selawat? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nak bagi cantik sikit, tambah selawat Ibrahimiyah. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ini kita nak baca dalam tahiyat akhir tu. Kemudian itu takbir kedua. Takbir ketiga, doa. Paling ringkas, Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Tak kerti kata, saya tak boleh doa tu pun saya tak boleh. Diam saja, imam tu baca. Kita amin saja sambil berdiri. Yang takbir keempat, bagi salam. Susah tak? Tak susah. Tapi kena ingat, untuk salam solat jenazah hanya sekali sahaja di sebelah kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey? Atau kiri tak ada. Orang Malaysia buat. Tak ada. Yang Nabi tak buat, jangan buat. Hanya di sebelah kanan sahaja. Itu untuk solat jenazah. Yang kita perempuan tak payah buat. Kalau di Malaysia, orang perempuan nak pergi sembahyang jenazah, dia heran. Ini mengaji sesat, sembahyang jenazah. Benda tu amal ahli syurga, pasal apa nak pelik? Adat kita yang buat bagi pelik. Siapa takut sampul mereka habis kot. Kita bukan pandang kat sampul, kita cari berkat dalam amalan, insyaAllah. Okey. Larangan ihram bagi wanita terutama bahagian muka. Macam saya kata tadi, tertutup. Tidak mengapa. Tutup dengan sengaja, kena dam. Saja-saja nak tutup. Tertutup, tidak mengapa. Cepat-cepat buka. Tak kena dam.
Sebab dia tak membinasakan badan. Kalau yang membinasakan badan, berguna bayar. Contoh macam saya kata, tarik rambut, tercabut bulu roma, tercabut bulu hidung. Yang tu kena bayar dah, walaupun tapi kalau yang tak membinasakan, tertutup kepala bagi lelaki, nah, tak mengapa. Tertutup muka bagi perempuan, tersarung tangan, tak mengapa. Sebab dia tu selagi dia tidak istilah, tidak membinasakan tubuh kita. Okey. Tapi kalau kulit terdekat, saya bagi inilah jerawat. Jerawat. Jerawat kita, di atas jerawat tu ada bulu. Pecah jerawat dalam ihram. Bila jerawat terpecah dalam ihram, kita pun picit. Tak kena bayar enam. Tengok bulu tu terkeluar. Bulu tertanggal bulu tu dengan sebab terpecah jerawat. Tak payah banyak. Sebab kita bukan nak cabut bulu. Niat kita nak cabut jerawat tu. Okey, kulit. Kulit kita melumpah. Selalunya bibir mulut. Kan nanti nak berbulu tu. Dia sampai rimah. Dia bubuh libam pun tak mahu hilang. Dia nak bergerak, berkeping. Boleh koyak? Boleh. Sebab kulit bukan kuku, kulit bukan bulu. Boleh tak? Boleh. Itu macam masalah yang Kak Nin tanya. Yang kalau operation, dia nak kena cukup pada bahagian kepala dia. Sedangkan dia masih dalam ihram. Boleh. Itu dibolehkan. Pada bahagian-bahagian itu saja. Doktor pun tak kena dam, dia pun tak kena dam. Okey, baik. Baik, tentang niat bersyarat. Niat bersyarat ini terutama untuk wanita lah. Saya kata wanita yang memang dalam tempoh haid dia. Memang kata 21 bulan tu memang haid dia. Tapi tunggu mai tak mai. Dah sampai masuk miqat dia pun berniat. Sahaja aku mengerjakan umrah dan berihramlah aku dengannya, serta bertahlullah aku andai ada halangan di pertengahannya, kerana Allah Ta'ala. Dia kena bunuh syarat dia, serta bertahlullah aku dengannya andai ada halangan, kerana Allah Ta'ala. Dia kena jagalah. Itu bermakna niat bersyarat untuk nak merongkaikan dia. Tapi kalau kata boleh buat terus sampai selesai, lega lagi sampai habis. Dan begitu juga kalau untuk nak berniat, dia nak buat umrah untuk ayah dia, untuk mak dia yang dah meninggal dunia atau yang uzur tak boleh main, yang doktor sahkan mak awak memang tak boleh pergi sana lah. Kita di sini boleh buat walaupun dia masih hidup. Kita boleh tolong buat kat dia sebab dia dah lumpuh, tak boleh main. Sahaja aku mengerjakan umrah, sahaja aku mengerjakan badal umrah dan berihramlah aku menggantikannya, sebut nama dia. Kerana Allah Ta'ala. Maka dia dapatlah satu umrah. Kalau yang dah dia tiada, Allah Ta'ala hantarlah satu hadiah daripada kita ke alam barzakh. Tapi saya nak beritahu dengan syarat kedua ibu bapa kita tu tak pernah buat haji. Kalau dia dah pernah buat haji, kita tak payah dah buat umrah kat dia. Kita tak payah dah buat umrah kat dia sebab dia dah ada umrah. Kalau kita nak buat juga, nak haji juga kat dia, kita buat sampai selesai, habis dah kita bertahlul, habis kita bergunting di atas Bukit Marwah tu. Ya Allah, segala pahala kebajikan yang aku lakukan di dalam umrah aku ini, aku hadiahkan kepada ayah aku. Itu orang dapat. Tapi kalau dia berniat, tak boleh. Sah lah, sah. Tapi kalau nak ikut pendapat Imam Syafi'i, tak boleh dah sebab dia dah ada umrah dan dia ada haji, tak payah buat dah dia. Tapi kalau dia mati, tak sempat buat haji, dia tak sempat buat haji, kita buat badal haji. Kita tak buat badal umrah sebab kita tak kata aku nak pergi, sebab tu kita buat badal haji dia, aku tak buat badal umrah dia, aku buat badal haji dia. Kita boleh dapat badal umrah, boleh. Kita sendiri lagi buat. Lagi buat haji. Saya kata dengan syarat dia tak ada lagi. Kalau dia ada, kita hadiahkan pahala yang kita buat tu pada dia. InsyaAllah. Kawan saya, ni memang jadi dia lah. Kawan saya sihat. Sama umur saya pun muda lagi. Suami dia pergi umrah. Tapi dia balik, dia kata, suami saya buat, suami aku buat kat aku, dia kata, saya kata tak boleh. Kata kan sihat. Dia kata tu, guru dia kata boleh. Guru lelaki dia kata boleh buat. Dia untuk bini dia tu. Okey. Satu pencerahan daripada sahabat kita ni. Suami dia tolong buat kat dia umrah dalam keadaan dia sihat. Sihat wal afiat. Suami dia tolong buat kat dia.
Kalau kata bagi hadiah pahala tu, wallahu alam lah. Dan saya kata pahala ni milik Allah. Allah saja yang boleh menghukum. Tapi kalau nak mengikut dari segi hukum, kita tak boleh nak buat dekat dia bagi orang yang berkemampuan, tak boleh. Kecuali kalau dia sakit, baru kita boleh buat. Kita ambil kias daripada ibadah melontar. Kalau si isteri tu sakit, maka suami boleh. Kita bagi wakilkan untuk buat bagi pihak kita. Sebab kita sakit, tak mampu nak pergi. Nah, tapi kalau dalam keadaan sihat, mau tak mau, kena buat juga. Tak apa, kita bersangka baiklah. Nah, saya mungkin ilmu tak sampai kepada tahap tu lagi, nah. So saya kata saya ni mengaji pun tak tahu mana. Jadi saya tak boleh nak bagi hukum berkenaan dengan melakukan badal umrah bagi orang yang sihat. Padahal dia pun pergi dengan suami dia. Oh, dia tak pergi, suami dia buat kat dia. Senang lagu tu, no, tak payah pergi lah. Hantar hang pergi seorang, hang buat dekat aku, tak payah pergi. Cek dia belanja, kan? Lagu tu susah lah, kita bagi jawapan kan? Saya nak kepastian kan? Okey, tak apa, terima kasih. Ada soalan? Ada, sebenarnya banyak soalan, saya tahu. Banyak, tapi nak bergerak tak reti. Esok sampai sana banyak soalan. Jangan malu untuk bertanya. Malu bertanya sesat jalan. Okey, insya-Allah taala. Kalau tak ada apa, yang baik itu datangnya daripada Allah. Yang tidak baik itu adalah milik saya sendiri. Yang saya serahkan kepada pengerusi untuk soalan kuis. Majlis menekankan jazakallah khairan kepada yang berbahagia Ustazah. Untuk meneruskan majlis dengan soalan kuis ni, saya mempersilakan yang berbahagia Ustaz Abdul Jalil bin Zainal, pengurus besar Syarikat Syafiri Haramain Prefektur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya muliakan Tuan Muslim Masjid Dr. Osman bin Maharo, yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Ali bin Jafar, yang berbahagia yang lagi disayangi Ustazah Asyaf binti Yaakob, Ustaz Nasir bin Ahmad Nasir bin Osman, dan tuan-tuan dan puan-puan, bakal-bakal teman ketemu Allah. Alhamdulillah, sihat kata tuan-tuan hari ini. Lapak dah kan? Dapat 10 minit ke 15 minit untuk kita buat sesi soal jawab. InsyaAllah tuan-tuan dan puan, saat-saat untuk kita mengunjungi Baitullah, saat-saat kita nak mengerjakan umrah. Dah dekat dah. Hari ini dah 1 bulan, insyaAllah masa menghampiri kita, insyaAllah. Dan yang pentingnya tuan-tuan berdoa, moga Allah memudahkan usaha kita, insyaAllah. Dan juga jagalah kesihatan tuan-tuan dan puan. Yang mana yang tak biasa exercise, rajin-rajinlah exercise. Sebab apa? Bila kita di Mekah nanti untuk setiap waktu solat, kita akan berjalan kaki. Di sana tak ada basikal, di sana tak ada motor, tuan-tuan dan puan. Kita jalan kaki 5 waktu. InsyaAllah tuan-tuan. Okey, pada pagi ini kita ingin menguji kepahaman tuan-tuan sepanjang 4 siri yang tuan-tuan telah mengikuti siri bersama Ustazah kita. Sepanjang 4 siri, insyaAllah. Bersedia tak tuan-tuan dan puan? Setiap soalan dan jawapan betul akan diberi hadiah, insyaAllah. Bersedia tak tuan-tuan? Boleh tak? Kita nak uji tuan-tuan, 5 untuk muslimin dan 5 untuk muslimat. Kalau yang tadi Ustazah sebut tanya, teman tanya kira okey semua kan? Kira agak dah mati dah semua komitmen kita kan? InsyaAllah. Okey, saya buka soalan dulu. Sebelum tu ingin saya jemput Ustaz dan Ustazah sebagai panel juri kita untuk menilai jawapan tuan-tuan dan puan, insyaAllah. Okey, saya akan buka soalan ini untuk muslimah dulu. Okey, bersedia tak? Okey, okey, soalan yang pertama. Kita sebutkan 2 perkara yang dilarang dalam waktu ihram untuk wanita muslimat. Bersyukur atau membunuh binatang. Urusan panel. Baik, jawapan yang betul,
bercukur ataupun memburu binatang buruan. Ya, tepat jawapannya. Okey, tanya saya beri rujukan pada puan kita. Dia pun untuk terima tangguh hati. Apa perhatian kita? Okey, soalan yang kedua. Ini nama orang, Siti. Siti hendak mengerjakan umrah, tetapi ada tetapi was-was waktu datang haid. Dia was-was waktu datang haid. Adakah boleh beliau mengerjakan umrah? Okey, Mami. Tidak boleh, haram. Waktu mendatangkan haid, dia tidak boleh mengerjakan umrah, haram. Ulasan Fena? Baik, jawapan dia tak kena dengan soalan. Soalan dia, Siti hendak mengerjakan umrah. Dia nak buat umrah, tapi dia was-was sebab tempoh tu tempoh datangnya haid. Dia was-was. Adakah beliau boleh mengerjakan umrah? Dia boleh dah nak buat? Okey, dan jawapan angkat tangan. Jawapan. Okey, katanya? Boleh. Boleh. Dengan cara apa dia perlu lakukan? Tapi ada jawapan lain. Ada jawapan lain. Ada, jawabnya boleh tu ada. Dia kena apa? Ada. Dan sebab dia tetapi tu Dia kena ada satu niat untuk macam ada niat bersyarat. Ayah betul nak. Dia boleh mengerjakan umrah dengan niat bersyarat sebab dia bukan datang lagi. Kalau masih jawab saya yang dah datang. Betul lah dia memang datang. Jemput puan yang untuk rumah dia. Tetapi dia berniat secara bersyarat dengan sebab dia belum datang. Kunci BMW. Alhamdulillah, tanya pada kata-kata. Sila beri bukan kepada puan tanya. Okey, soalan yang ketiga. Lina telah niat umrah dan berihram di mikat Dir Ali. Sesampai di Mekah, beliau tertidur dan terkentut. Adakah batal niat umrah beliau? Atau perlu bayar tak? Allah, dia pun tak nampak. Ya? Apa dia? Jawapan? Tak pasal lah. Tak betul. Betul. Alhamdulillah. Jadi puan terima aja. Kita kena tengok belakang. Okey, soalan yang seterusnya untuk yang di luar pula lah. Saya minta untuk di luar. Okey, soalan yang keempat. Amira nak mengerjakan umrah. Okey. Sesampai di Masjidil Haram untuk tawaf, beliau terkentut. Yang di luar. Ya, tak boleh. Tak boleh. Pasal apa? Okey. Pasal apa datang? Sebab kena ada wuduk. Betul, alhamdulillah. Bukan pada Kak Mazina, Selamit, ada. Kak Nadia kita. Okey, soalan yang seterusnya. Diana telah niat umrah dan berihram. Sesampai di Masjidil Haram, beliau terus melakukan sa'i di Bukit Safa dan Bukit Marwah. Adakah sah umrah beliau? Yang di belakang. Yang di belakang tak? Saya bagi peluang pada belakang. Yang di belakang tak? Sudah belakang. Tak tak. Kenapa? Betul. Lantar pena? Betul. Dijemput puan Raya untuk menerima hadiah kepada kita. Alhamdulillah,
Saya rasa 90% lulus ujian kita pada hari ini. Tanya pada puan-puan. Tuan-tuan belum lagi ya, tuan-tuan dah lulus. Alhamdulillah pada tuan-tuan. Tepukkan pada diri tuan-tuan sendiri. Alhamdulillah. Okey. Kita ni bagi di belakang lah untuk muslimin lah. Okey, bersedia 5 soalan. Muslimin jangan malukan saya lah. Dan jangan malukan Ustaz Alif. Mencabar kita pada hari ini bahawa kita kurang pada muslimat. Okey, soalan yang pertama. Sila sebutkan 2 perkara yang dilarang dalam waktu ihram. Mana ni? Ya, tadi. Dengan cabut apa? Ada? Betul. Jawapan dia ialah betul. Okey, dijemput tuan kita untuk terima hadiah. Okey, soalan yang kedua. Di belakang ah. Ali hendak mengadakan umrah tetapi terlupa untuk mandi sunat ihram. Sahkah sah atau tidak umrah dia? Haji, Ustaz. Sah. Alhamdulillah, kita benar. Betul. Betul. Diminta Pak Haji kita untuk terima hadiah. Tepukan kita pada Tuan Haji kita. Okey, soalan yang ketiga. Selepas niat umrah dan berihram, Haji Khalid memakai kepiah dan wangian. Apakah hukumnya? Okey. Kali lagi ya soalan. Laki ya. Selepas niat umrah, dia dah niat umrah dan niat ihram, berihram dengannya lah, dan niat dan berihram dengannya. Haji Khalid memakai kepiah di kepala dan memakai wangian. Apakah hukumnya? Tengok lain kabut. Umrahnya sah, tapi dia terpaksa memayangkan. Umrahnya sah. Apa dia sekali lagi? Umrahnya sah kalau ikut tertib semua aturan, tapi dia terpaksa memayangkan sebab melanggar larangan umrah. Ya. Dia kena membayar dam seekor kambing. Okey, tahniah. Dijemput Cik Bofi ke kita untuk terima dia. Okey, kita bagi peluang pada yang diulang lah urutan untuk kali ini. Soalan yang keempat kan. Sesampai di Masjidil Haram untuk mengerjakan umrah. Ini kenal saya ni, saya buat soalan nama saya. Abdul Jalil terus meluru. Dia lari terus nak mencium ke lampu Kaabah. Apakah hukum umrah beliau? Okey. Ada. Belakang. Kenapa? Kenapa batal? Apa dia pasal? Apa yang batal tuan? Di situ ada wangian ah. Apa ke lampu Kaabah ada wangian. Betul tuan? Dia kena bayar dam. Kalau dia sampai ke Masjidil Haram mengerjakan umrah, terus dia tawaf, dia tak tawaf, dia terus mencium ke lampu Kaabah, maka dia kena bayar dam. Maka jawapannya diterima. Sudah boleh. Tak batal. Dia tak batal umrah, tapi dia kena bayar dam. Masjidil. Jangan tinggal pada abang kita, tuangan pada abang kita. Okey, soalan yang terakhir untuk yang di sebelah belakang Sebutkan 2 rukun umrah. Okey, abang kita. Alhamdulillah, tahniah. Ini bukan pada abang kita. Rukun umrah ada 5 lah, semua faham kan?
Okey, alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Saya rasa semua agak faham insya-Allah. Untuk pemahaman lebih lanjut, kita kena ikuti kursus umrah perdana. Wajib hadir insya-Allah. Bapa untuk kursus umrah perdana, kita akan sertakan dengan kursus praktikal. Berkenaan tawaf, berkenaan sa'i, berkenaan tahlul. Kita akan buat secara praktikal. Hari ini Ustazah tunjuk sekadar teori saja. InsyaAllah untuk pada 29 Ramadan ini, InsyaAllah kita akan buat secara praktikal. Dan diminta pada tuan-tuan dan puan-puan, bila bawa ihram dan juga kain legong untuk kita buat tawaf. InsyaAllah. Okey, satu pengumuman pada pagi ini, iaitu pada 21 bulan November, dijemput semua hadir dan juga kawan-kawan seisi keluarga untuk hadir ke hari terbuka kita di pejabat kita di Safari Haramai di depan sana, pejabat kita untuk hari terbuka. Kita akan ada tawaran istimewa, diskaun hebat untuk pakej-pakej umrah, pakej-pakej pelancongan. InsyaAllah kita akan adakan diskaun untuk sesiapa yang hadir seawal 100 yang awal, kita akan sediakan diskaun untuk tuan-tuan umpan. InsyaAllah kita akan hadir sama-sama, dan juga yang siap yang hadir kita akan sediakan sebentar hati untuk tuan-tuan umpan. InsyaAllah sama-sama kita hadir untuk meriahkan hari terbuka kita pada 21 bulan November ini. InsyaAllah. Okey, alhamdulillah pada pagi ini dah selesai. Kita nak 4 kiri kita berkhusus. Kita akan anugerahkan tuan-tuan, iaitu izin penyertaan untuk tuan-tuan. Tetapi sesiapa yang tak tersenarai untuk izin, sila maklum di kaunter pendaftaran sana. Mungkin tercicir, staf-staf saya tercicir nama tuan-tuan. Jangan marah, bagi tahu. Kita akan sediakan juga untuk tuan-tuan insyaAllah. Untuk pagi ini saya jemput Ustaz. Dan untuk saya jemput Ustaz dulu untuk menganugerahkan sijil penyertaan kepada Encik Abdul Hadi bin Ibrahim. Dijemput Encik Abdul Hadi ke depan. Boleh tepukan kepada Encik Abdul Hadi kita. Dari jauh datang dari Sungai Bakar. Naik motor, naik jalan untuk menuntut ilmu. InsyaAllah. Inilah semangat yang kita nak. InsyaAllah. Yang kedua saya jemput kepada Tuan Haji Ismail bin Tuan Haji Rajab bin Ismail. Dijemput Tuan Haji kita. Boleh tepukan kepada Tuan Haji kita. Tahniah Tuan Haji. Okey, lepas ini saya akan jemput Ustazah untuk menyerahkan sikit kepada Muslimah pula. Bazir dengan ini menjemput Puan Haisyah binti Saleh untuk menerima sikit penyertaan. Mazir dengan bangganya ingin menganugerahkan sikit penyertaan kepada Asmah binti Daud. Dijemput Puan Asmah. Alhamdulillah puan-puan kita. Okey, untuk yang lain-lain tuan-tuan boleh mengambil sikit tuan-tuan di kaunter pendaftaran. InsyaAllah ini semua sebagai pencerahan sijil penyertaan tuan-tuan. Dan penting ini saya serahkan pada Ustaz Khalid untuk ucapan penutup. Bagi lagi no, tak payah makan tuan-tuan. Saya jenis makan. Apa saya pun tutup majlis ini dengan jazakallahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dipersilakan terima jamuan di sini. Dan juga apa ni sijil tuan-tuan boleh ambil ke sana. Tuan-tuan makan dulu baru ambil sijil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Komisi Majlis.